Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bertemu kita lagi dalam kelas Maya pada kali ini. Alhamdulillah, insya-Allah Ustazah akan teruskan kepada bacaan khas mengikut riwayat Hafs an Asim, Thori Asy-Syatibi yang kita dah start belajar minggu lepas. Okey. Jadi hari ini Ustazah teruskan lagi. Minggu lepas kita dah buat yang Ustazah dah bagi penerangan tentang saktah. Okey. Jadi hari ini kita teruskan kepada imalah pula. Okey. Alright. Apa dia imalah? Kita tengok dulu pengertian imalah. Okey, imalah ni bermaksud menyebut baris atas cenderung kepada baris bawah. Okey. Macam mana tu? Okey, imalah ni adalah kita sebut baris atas tu cenderung atau condong kepada baris bawah. Kita ambil contoh huruf ra. Okey, ra berbaris atas bunyi ra. Okey, kalau ra berbaris bawah bunyi ri. Okey, so itulah maksud imalah. Maksudnya dia bacaan di tengah-tengah, condong ataupun cenderung antara ra dan ri. Okey, jadi kita tengok kepada misal ayat yang sebenar. Okey, imalah, hukum imalah ni ada dalam surah Hud ayat 41, iaitu kamu akan jumpa dalam ayat 41 surah Hud ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi majreha wa mursaha. Okey, yang inilah kita nak bincang dalam Quran resam Osmani, tak ada masalah. Dia dah tunjuk siap-siap dah. Ada ra ni bertanda diamond dekat bawah ra. Inilah dia imalah. So kita baca dia ra, re. Okey? Ra, ri, tengah-tengahnya re. Sebagaimana kita sebut X-ray. Kan? X-ray. So majreha, X-ray, majreha. Okey? Itulah maksudnya antara ra baris atas dengan ra baris bawah. So dia jadi re, majreha. Okey? Dan dalam Quran dia dah buat dah tanda diamond ni di bawah huruf ra seperti yang kita tengok ni lah. Okey? Jadi kalimah huruf ra ni, huruf ra pada kalimah majreha itulah yang dibaca imalah. Jadi kalau soalan tanya huruf apa yang diimalahkan tu adalah huruf ra. Okey. Jadi kena ingat juga imalah ni hanya terdapat satu tempat sahaja di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Hud ayat 41. Sekali lagi kita baca majreha. Okey, seperti mana kita sebut X-ray. Okey, majreha. Alright, boleh jelas itu adalah imalah. Okey, dah selesai imalah. Okey, kita pergi kepada naqal pula. Okey, naqal, apa benda naqal ni? Okey, naqal bermaksud memindahkan baris hamzah kepada huruf yang mati sebelumnya dan hamzah tersebut dihazafkan. Hazafkan tu bermaksud dibuang. Okey, jadi naqal maksud dia pindah. Okey, jadi untuk sudut tajwidnya dia pindah macam mana? Dia pindahkan baris hamzah kepada huruf yang mati sebelumnya. Dan hamzah tersebut dihazafkan, okey, ataupun dibuang. Okey, kita tengok. Dia berlaku pada surah Al-Hujurat ayat 11. Okey, yang ni. Bi'sa. Bi'sa, kalau kita tengok al-ismu kan. Okey, kita tak boleh tak baca bi'sa al-ismu ni. Okey, kita kena tengok betul-betul maksud seperti mana dia kata memindahkan baris hamzah. Kat sini ni adakah hamzahnya? Bukan hamzah yang ni, bi'sa ni bi'sa ni tak terlibat. Yang kita nak bincangkan sekarang ni adalah perkataan al-ismu ni. Okey, kalau kamu ingat sebelum ni pada pelajaran yang ketiga berkaitan hamzah wasal kita dah belajar kan. Okey, jadi hamzah yang dia maksudkan kat sini ni adalah berkaitan hamzah wasal. Tu nampak. Ada dua hamzah wasal pada perkataan al-ismu ni kan.
Okey, jadi hamzah itulah. Jadi dia kata pindahkan baris hamzah. Okey, ni tengok. Pada hamzah kedua dia ada baris bawah. Jadi kita pindahkan baris bawah pada hamzah wasal yang kedua ni kepada, dia kata pindahkan kepada huruf yang mati sebelumnya. Tengok. Lam ni lah huruf yang mati kan. Dia tak ada apa-apa tanda tu, maksudnya lam mati. Jadi kita pindahkan huruf baris bawah yang pada hamzah wasal yang kedua ni kita pindahkan kepada lam yang mati ni. Jadi lam ni jadi berbaris bawah. Lepas tu dia cakap juga dan hamzah tersebut dihazafkan. Okey, maksudnya hamzah wasal dihazafkan ataupun dibuang. Sebelum ni pun Ustazah ada sebutkan hamzah wasal ni kalau kita baca dia secara wasal, maksudnya dia tak perlu kita sebut dia. Jadi untuk kes kat sini ni kita anggaplah macam hamzah wasal ni tak ada. Okey. Jadi kerana itulah kita kena baca yang pada surah Hujurat ayat 11 ni bi'salismu. Okey, macam mana kita baca kalimah bi'sal ismu ni dibaca dengan naqal, dia jadi bunyinya bi'salismu. Okey? Nampak je bila baca surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-11 ni, nampak je perkataan ni. Dalam Quran memang dia maintain tulisan macam ni, bi'sal ismu ni. Tapi pada bacaan kita kena baca macam ni, bi'salismu. Sebut sekali lagi, bi'salismu. Okey? Itulah dinamakan naqal. Sebab apa? Dia dah arahkan kita pindah baris hamzah tu dan kepada huruf mati. Jadi lam ni huruf mati. Jadi lepas kita pindahkan, kita hazafkan atau buangkan hamzah wasal ni. Itulah jadinya bi'salis. Mudah je sebenarnya Ustazah kalau nak ingatkan. Budak nakal ni dekat dengan perkataan nakal kan. Budak nakal, jadi dia kena pindah sekolah. Pindah sekolah. Kalau dia masih nakal lagi, buang sekolah terus. Jadi macam itulah nak ingat nakal ni. Okey, pindah lepas tu buang. Nak pindah apa? Pindah baris hamzah kepada huruf mati yang sebelumnya. Lam ni huruf mati, pindahkan baris hamzah tu baris bawah ni. Okey, dan kemudian hamzah tu dibuang. Okey, itu saja. Jadi ingat betul-betul untuk pelajaran kita hari ini, imalah dan naqal. InsyaAllah pada pelajaran seterusnya kita akan sambung lagi sebahagian bacaan special dalam riwayat Hafs an Asim ni ataupun bacaan khas. Okey, jadi terima kasih anak-anak. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak yang Ustazah kasih sekalian, apa khabar semua? Ustazah doakan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey. Jadi alhamdulillah hari ini kita diberi peluang lagi untuk menyambung kelas online kita pada hari ini untuk subjek tajwid pelajaran keempat, masih lagi untuk tajuk bacaan khas mengikut riwayat Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibi. Dan insya-Allah Ustazah akan habiskan hari inilah untuk tajuk bacaan khas mengikut riwayat Hafs an Asim ni. Ni dah siri keempat kan kita untuk tajuk ini. Jadi kita teruskan. Okey, sebelum ni kita recall balik yang kita dah belajar 5 jenis bacaan dalam Imam Hafs ni kan. Okey, kita dah belajar sakta, kita dah belajar imalah, naqal, tashil dan juga ibdal kan. Ibdal dan juga tashil. Okey, jadi 5-5 dah belajar cara bacaannya. Ustazah harapkan semua masih ingat lah. Okey, dan hari ini kita akan sambung kepada ishmam. Okey. Jadi apa itu ishmam anak-anak? Okey, ishmam. Kita tengok pengertian ishmam. Okey, ishmam ni adalah memuncungkan kedua bibir sejurus selepas mematikan huruf sebagai isyarat baris depan tanpa bunyi. Okey.
Memuncungkan kedua bibir sejurus selepas mematikan huruf sebagai isyarat baris depan tanpa bunyi. Baris depan yang mana tu? Okey, jadi kita kena tahu ishmam ni berada dekat ayat mana? Okey, ishmam ada dalam surah Yusuf ayat yang pertama. Kamu akan jumpa perkataan ni. Ustazah cakap tadi isyarat baris depan. Baris depan kat mana? Itulah maksudnya kat sini baris depan tak nampak pun dalam ni. Okey, sebabnya asal kalimahnya adalah ni la ta'manuna. Okey, ni ada nun yang berbaris depan. Okey, jadi kat sinilah sebenarnya kita nak buat isyarat. Jadi isyaratnya macam mana? Isyaratnya kita kena buat muncung kedua bibir tu. Okey, dan isyarat yang kita buat tu tak ada bunyi lah, sekadar isyarat sahaja. Okey, jadi macam mana nak baca kalimah ni dalam surah Yusuf ayat 11? Okey, dengan betul-betul Ustazah sebut. La ta'manna. Okey, sekali lagi. La ta'manna. Okey. Tak boleh nampak lah kan? Ustazah buat isyarat muncul pun. Kalau kamu nampak, tengok Ustazah depan-depan, kamu boleh nampak Ustazah buat isyarat tadi. Memunculkan kedua bibir. Tapi sebab sekarang kita tak boleh nak nampak satu sama lain. Jadi, kamu sekadar boleh praktik sendirilah dekat rumah masing-masing. Okey? Tapi kena buat. La ta'manna. Okey, dengung dulu. Mim bertemu dengan nun kan, ada syadah ni kan, so kita memang wajib gunah kat sini, kena dengung, kemudian buat isyarat muncul kedua bibir tu, dan sambung balik lah bacaan. Okay, sekali lagi, la ta'manna, isyarat saja. Sebab itulah kita yang tak nampak satu sama lain, kita tak tahu orang tu sebenarnya buat isyarat, tapi sebenarnya Ustazah tadi buat muncul kedua bibir. Sebab tak ada bunyi kan, jadi kita tak boleh tahulah kalau tak pandang betul-betul muka ni depan-depan kan. Okey, jadi disebabkan asal kalimah la ta'manna ini adalah la ta'manuna. Okey, jadi kat sini wajib dibaca dengan ishmam pada huruf nun yang pertama yang berbaris depan. Okey, inilah nun yang pertama tu. Maksudnya dia ada nun yang berbaris depan, kita buat isyarat memunculkan. Kalau kita sebut nu pun memang mulut kita automatik akan muncul kan. Cuba sebut semua nu. Boleh tak sebut nu tapi bibir kita tak muncul pun? Impossible kan, semua tak akan berlaku. Tak akan jadi. Tak jadi kalau mulut kita statik je, tak ada muncul. Tapi sebut nu, mustahil akan jelas sebutan nu tu kan. Cuba buat masing-masing nu, automatik kan bibir kita muncul kan. Itulah isyarat yang kita buat tu, la ta'manna. Okey, boleh ya. Okey, kemudian ishmam ni kita dapat kenal dengan ni tanda diamond di atas huruf mim. Sebelum ni ingat lagi Ustazah dah ajar, ada juga bacaan yang sebelum ni yang Ustazah ajar, ada tanda diamond juga kan, iaitu bacaan imalah. Ya, betul, imalah. Jadi kena ingatlah untuk la ta'manna ini hanya terdapat dalam satu tempat sahaja kat dalam Quran. Okey, dalam surah Yusuf ayat 11 ni sahaja. Boleh. Okay, kemudian dah selesai pun ishmam, kita sambung lagi untuk bacaan yang terakhir iaitu rom. Okey, rom. Apa itu rom? Okay, kita tengok sama. Rom adalah, pengertiannya adalah membaca sebahagian baris sahaja dengan suara perlahan yang hanya dapat didengari oleh orang yang berdekatan sahaja dengan kadar 1/3. 1/3 je. Maksudnya dia kata membaca sebahagian baris sahaja. Suara pun perlahan je. Okey, orang yang dekat dengan kita je boleh dengar.
Orang yang duduk 10 meter jauh dengan kita tak boleh dengar apa suara kita sebut tu. Nak sebut apa? Okey, sebenarnya, kalau tengok misal, surah Yusuf ayat 11. Samalah dengan Ishmam. Ya, kalimah yang sama je dengan Ishmam tadi. Cumanya, untuk surah Yusuf ayat 11 ni, kalimah la ta'manna ini, tadi Ishmam, la ta'manna, Ishmam. Dan sekarang Rom ni, kamu boleh pilih sama ada nak baca Ishmam yang tadi ataupun nak pilih dengan bacaan Rom. Kalau Rom, kena baca dengan la ta'manuna. Sekali lagi, la ta'manuna. Kan tadi ada kalimah la ta'manuna ni kan sebenarnya adalah la ta'manuna. Okey, nun yang baris depan ni. Untuk Rom, kita baca dia sebahagian baris saja dengan suara yang perlahan dengan kadar 1/3 je. Maksud 1/3 ni macam ni. Kalau satu harakat, nu. Kan? Kalau dua harakat bunyinya nu. Ini 1/3 harakat je. Maksudnya tak sampai pun satu harakat. Sebab itulah kita baca dia macam cepat lah kat situ. Dan baca pun dengan perlahan je. La ta'manuna. Cepat-cepat je. Alright? Tak sampai satu harakat pun. Okay? Jadi disebabkan bacaan asal dia pun la ta'manuna. Okay, kita baca dengan Rom jadi la ta'manuna. La yang tu yang nak jadi Ishmam kan? Okay. Rom ni la ta'manuna. Okay? Jadi kita wajiblah baca dengan Rom pada huruf nun pertama yang baris depan ni kat sini. Tapi dalam Al-Quran awak kena ingat tak ada kalimah la ta'manuna ni. Dalam Al-Quran resam Osmani yang kita guna sekarang ni kalimahnya macam ni. Nun atas mim ni ada tanda diamond ni. Ni menunjukkan sama ada bacaan Ishmam ataupun Rom. Terus nun tu dia ada syaddah. Kat sini menunjukkan ada syaddah ni menunjukkan double nun kat sini kan. Nun yang pertama tu baris depan sebenarnya. Jadi untuk Rom kita baca nun yang baris depan tu dengan sebahagian baris sahaja. Okey, bunyi nun tu. Cumanya kena baca secara perlahan dan sebahagian baris je sekadar 1/3. La ta'manuna. Okey. Alright. Jadi macam tadilah kita kenal tanda Rom ni dengan tanda diamond di atas huruf mim. Boleh ya? So kat sini bila kamu baca je surah Yusuf ayat 11, jumpa je perkataan la ta'manna. Okey, itu adalah bacaan Ishmam ataupun kamu boleh pilih juga untuk baca dengan Rom, iaitu la ta'manuna. Pilih, wajib antara dua tu boleh pilih. Tapi tak boleh baca biasa. Ada yang tanya, Ustazah boleh ke nak baca biasa je tanpa Rom ataupun Ishmam? Biasanya dia kata dia nak baca la ta'manna. Dengung biasa je kat situ, tak perlu munculkan bibir. Tak boleh sebab ulama qiraat, especially yang kita ikut ni Imam Hafs an Asim, Thori Ash-Shatibi ni dah jelaskan kat sini ada dua jenis bacaan, Ishmam atau Rom. Kita boleh pilih yang mana kita selesa. Okey, banyakkan praktis. Bulan-bulan puasa ni pun kena banyakkan ngaji, baca Quran. Okey, jumpa je surah Yusuf ayat 11 ni, kamu boleh praktis Alright. Jadi Ustazah harapkan Ustazah dah selesaikan ketujuh jenis bacaan khas dalam riwayat Imam Hafs an Asim, Thori Ash-Shatibi. Jadi Ustazah harapkan kamu semua boleh praktikkan sebaiknya lah. Okey. Jadi insya-Allah semoga kita jumpa lagi untuk pelajaran yang seterusnya. Kita masih ada satu lagi tajuk. Okey, untuk tajuk tahunan ni, mungkin Ustazah doakan semuanya berada dalam keadaan baik. Okey, jadi bulan puasa ni tingkatkan amal, moga dipermudahkan semuanya dan kita dapat berpuasa penuh selama sebulan ni insya-Allah. Okey, jaga diri baik-baik, jaga solat, jaga Quran. Insya-Allah selamat dunia akhirat. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.